Okey, berikut adalah soalan bagi keberangkalian peristiwa bergabung. Kita tengok soalan pertama. Soalan pertama, dia tanya awak, okey, keberangkalian Kamiseng lulus mata pelajaran sains dan matematik masing-masing ialah 0.78 dan 0.56. So, dalam kes ni, dia sebenarnya adalah, ni adalah keberangkalian peristiwa yang tak bersandar. Maksudnya apa yang awak dapat dekat sains tak efek apa yang awak dapat dekat matematik lah. Ni kisah tak bersandar ni. Okey, merujuk kepada ini, okey, cara nak selesaikan dia, teknik dia adalah kau boleh tulis dulu. Sains untuk lulus 0.78, matematik untuk lulus 0.56. Yang ni awak kena tahu. Maksudnya kalau sains lulus 0.78, gagal sains adalah 0.22, awak dapati daripada 1 tolak 0.78 lah. Manakala matematik pun awak buat benda yang sama. Kalau gagal matematik, awak kena 1 tolak 0.56. So, dia akan jadi 0.44. Okey, kenapa penting gagal? Sebab kita nak jawab soalan sekurang-kurangnya lulus satu mata pelajaran. Apa maksud sekurang-kurangnya? Maksudnya salah satu contoh kat sini saya senaraikan. Sains lulus, matematik gagal. Sains lulus, matematik gagal. Okey, sebab dia cakap sekurang-kurangnya salah satu kan. Tambah sains gagal, matematik lulus. Sebab dia cakap sekurang-kurangnya. So, tak salah kalau kita lulus kedua-dua. Okey, lulus kedua-dua. SM lah. Okey, so kalau nak kira dia, okey, awak ada dua cara. Sama ada awak nak kira daripada sini, maksudnya 0.78 darab dengan matematik gagal, dapatkan sini 0.44 tambah sains gagal 0.22 darab dengan matematik lulus 0.56 tambah SM bermaksud 0.78 darab dengan 0.56. Okey, boleh je. Awak selesaikan darab-darab tambah. Okey, sebenarnya nanti awak akan dapat jawapan dia A lah. Okey, satu lagi kaedah yang paling senang. Kalau kita tahu sekurang-kurangnya lulus satu mata pelajaran, dia punya pelengkap lah. Maksudnya yang ada side. Okey, sekurang-kurangnya pelengkap dia adalah awak gagal kedua-dua. So, kalau gagal kedua-dua, kita akan dapati 0.22 darab dengan 0.44. Okey, ni gagal kedua-dua lah. Okey, kalau kita tahu total kebarangkalian mesti 1. Kan? So, 1 tolak gagal ke kedua-dua, awak akan dapati jawapan dia sama je macam yang ni. 0.9032 jawapan dia. Okey, so satu cara lah. Ni cara yang pertama, cara kedua. Either one akan dapat jawapan A juga. Okey. Soalan yang kedua. Okey, dia tanya awak tentang sebuah ada faktor. Okey. Okey, sini kita ada set. Ni kita punya S lah. Set semester lah kita boleh panggil. 1 hingga 50. Hitung kebarangkalian mendapat nombor faktor bagi 20 atau nombor gandaan bagi 8. Okey. Nombor faktor bagi 20, maksudnya awak cari faktor bagi 20. Apa yang boleh bahagi 20 tanpa baki? Ingat, sekecil-kecil faktor adalah 1, sebesar-besar faktor adalah diri sendiri. So, senaraikan dulu faktor 20. So, daripada penyenaraian kita ni, kita dapati ada 6 nombor daripada 50. Okey, ini kita punya keseluruhan set kan. Sebab kita tengah cerita tentang kebarangkalian. So, kebarangkalian untuk dapat faktor 20, ni dia punya kebarangkalian lah. Kita panggil. Maksudnya, 6 nombor tu kita pilih daripada total dia 50. Awak buat benda yang sama untuk gandaan bagi 8. Gandaan ni sama. Gandaan ni sebenarnya erti kata lain kita mencari sifir 8 dalam kalangan 1 hingga 50. So, nombor-nombor itu adalah 8, 16, 24, 32, 40, 48. Dia dapati nombor ni pun ada 6 lah. 6 juga. Okay, so dalam kes ni kita tengok dia sebenarnya nak cerita tentang ni adalah kebarangkalian saling eksklusif. Okey, kenapa saya cakap saling eksklusif? Kalau awak tengok faktor 20 dengan faktor 8 tak ada persilangan. Tak ada nombor yang sama. Okey.
So, kalau saling eksklusif, kalau kita nak tahu dia punya atau ni kita just tambahkanlah 6/50 tambah dengan 6/50. So, jawapan nanti awak akan dapati dia adalah 6/25 lah sebagai jawapan dia. Okay, nombor 3. Kat sini dia cakap athlete. Athlete M tu adalah dan N. Okay. Sekarang kisah ni macam lebih kurang soalan nombor 1 lah. Soalan nombor 1. Maksudnya cerita pasal peristiwa yang tak bersandar. Okay. Kenapa saya tahu tak bersandar? Sebab M dengan N tu individu berbeza. So, dia tak ada mempengaruhi antara satu sama lain. Okay, so kita tengok. M tu, dia punya untuk kejayaan bagi M 4/5. So, kita tahu kegagalan dia 1/5 lah. Macam tadi lah, 1 tolak 4/5 dapat 1/5. N pula, dia punya kejayaan 5/6. Kegagalan dia adalah 1/6. Okay, so dia nak tanya, cari kebarangkalian bahawa hanya salah seorang. Okey, kalau salah seorang, maksudnya sama ada M berjaya, N gagal. Atau ni maksudnya kita kena guna operasi tambah lah, atau kan. N berjaya, M gagal. So, kita buat macam tadi juga soalan nombor 1. Awak kena ambil lah kejayaan M adalah 4/5 darab dengan 1/6 tambah 5/6. Kejayaan N darab dengan kegagalan M 1/5. So, tekan kalkulator, nanti jawapan awak 3/10. Jawapan dia C. Okay, nombor 4. Nombor 4 ni, soalan ni menarik lah. Banyak sikit pengiraan. Ini pun kebarangkalian tak bersandar. Maksudnya, Mark, kita tengok Mark, Farhan dengan Suresh ni adalah 3 individu berbeza. So, kejayaan dia untuk memilih pensel berwarna biru tu takkan mempengaruhi antara satu sama lain lah. Itu tak bersandar. Okay, kita tengok Mark mempunyai 8 batang pensel, 3 daripadanya biru. Okay, so kita dah boleh dapat kita punya kebarangkalian di sini. 5/8 adalah untuk dapat 3/8 adalah untuk kejayaan bagi biru. 5/8 adalah kegagalan untuk dapat biru. Okay, kemudian kisah pasal Farhan. Farhan dibagi dalam bentuk peratusan. Macam mana tu jadi peratusan kebarangkalian? Awak buat je lah 40/100. Kegagalan untuk dapat biru jadilah 60/100. Okay, Farhan ni saya buat warna biru lah untuk bezakan. Last sekali kita ada Suresh. Suresh dia memilih sebatang pensel. Mana kebarangkalian dia adalah 1/5. Okay. 1/5 untuk biru, kegagalan untuk dapat biru 4/5. Okay, sekarang kita bertindak menjawab soalan. Sekurang-kurangnya 2 orang daripada mereka tidak akan memilih pensel yang warna biru. Sekurang-kurangnya memilih pensel yang berwarna biru, maksudnya dia mungkin 2 orang atau 3. Dia tak mungkin 1 orang lah. Okay, so kita senaraikan dulu. Okay, kat sini saya dah senaraikan berwarna-warna ni. Okay, warna ni, okay, B ni, merah ni untuk Mark, B ni untuk biru untuk Farhan, hijau ni untuk Suresh. Okay, B tanda bermaksud Mark dapat biru, Farhan dapat biru, Suresh bukan biru. So, kita senaraikan 3/8 darab 40/100 darab dengan 4/5. Kenapa kita darab? Darab ni sebab dia jadi waktu yang sama. Okey, masa ni dia jadi waktu yang sama kan? So, kena darab lah. Okey, tambah 3/8, 60/100 darab dengan 1/5. Ni pun sama jugalah kisah dia. Okey, kalau tadi kita buat Suresh tu tak dapat biru. Sekarang kita buat Farhan pula tak dapat biru. So, kita gantikan 60/100. Manakala Suresh dapat biru kan, jadi 1/5. Kemudian, the other side, contoh merah pula. Merah ni Mark pula tak dapat biru. So, dia akan jadi 5/8 darab 40/100 darab dengan 1/5. Okey. So, kalau awak tengok kat sini, dia akan dapati
Ni kan. Ni kedua-dua. Ni maksudnya BB ni maksudnya 2 orang dapat biru. Yang ni semua. Okey. Yang satu lagi last kali ni BBB maksudnya kan saya cakap tadi sekurang-kurangnya 2 orang. Maka kita boleh dapat lebih lah. So kalau boleh dapat lebih, maksudnya kita akan dapati kita akan dapat 3/8 darab dengan 40/100 darab dengan kita punya 1/5. Okay. So jawapan yang kita dapat bila kira nanti, total ni semua akan dapati dia adalah 49/200 lah. Banyak sikit jalan kerja dia. Panjang kan? Okay, last sekali. Okay, ni sebenarnya kisah cerita tentang peristiwa tak bersandar juga. Okay, yang ni, macam saya cakap, kalau dia jadi pada waktu yang sama, kita kena darab lah. Okay, simbol dia adalah, kalau kita ada persilangan ni, simbol dia darab. Ni persilang kan? Simbol dia darab. Okay, so kisah dia, ni formula yang awak kena mampu keluarkan. Ni formula dia. Kalau kisah bersandar dan dia terjadi pada 2 waktu yang sama, pada satu masa yang sama, kita gunakan darab lah. Dengan arti kata kita boleh guna konsep set persilangan. Okey. Kebarangkalian untuk dapat C 0.96. Lepas tu ini adalah darab dengan kebarangkalian untuk dapat D. D ni kita nak tahu kan? Okey, biarkanlah. Sebab tu kita nak tahu. Okey, tapi kita tahu hasil pendarapan dia akan dapat 0.36. So, maksud kena tahulah. Ini sebenarnya adalah hasil darab. Ni awak kena tahulah formula dia. Okey. So, 0.36 bahagi dengan 0.96. Nanti awak akan dapati 0.375. So, jawapannya D lah.